Salam sejahtera dan senang menyaksikan Pantau Belanjawan bersama saya Nina Rozman. Seperti biasa jam 11 pagi ini kami akan bawakan pelbagai sudut pandangan idea serta cadangan oleh ahli panel jemputan untuk mengupas lebih mendalam bagaimanakah pengurusan perbelanjaan kerajaan dalam Belanjawan 2023 sebelum ini dan bagaimanakah pengurusan ataupun kos yang telah dicadangkan pun ataupun sedang dalam plan untuk dalam perancangan semasa. Sudah tentu kita tahu Belanjawan 2024 tidak lama lagi. Sudah tentu kita nak lihat apakah keutamaan pada belanjawan kali ini menjelang Belanjawan 2024 di mana kerajaan terus komited memperkukuhkan ekonomi global pertengahan M40 bagi menangani kos sara hidup tinggi menerusi pelbagai inisiatif dalam Belanjawan 2024 yang akan dibentangkan bulan depan Oktober. Selain golongan berpendapatan rendah B40, M40 juga antara yang banyak terjejas akibat pandemik COVID-19 apabila ia melanda negara hingga golongan itu mendapat perhatian kerajaan dalam Belanjawan 2023. Sudah tentu bergerak ke hadapan menjelang Belanjawan 2024 yang akan dibentangkan pada bulan Oktober nanti. Mengapa M40 menjadi keutamaan? Sudah tentu kita akan bawakan tetamu kita yang sudah bersedia dalam talian merupakan Profesor Emeritus Datuk Dr. Zakaria Abdul Rashid, merupakan penganalisis ekonomi. Saya nak ucapkan terima kasih Datuk kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Datuk, apa khabar Datuk? Baik, Alhamdulillah, dan terima kasih juga kepada Astro Awani dan kepada Nina juga. Baik, terima kasih Datuk. Datuk, sudah tentu Belanjawan 2024 akan menghampiri kita tidak lama lagi bulan depan saja. Dan sebelum ini kita dapat lihat apabila menjelma belanjawan, antara yang ramai merungut adalah golongan M40 nak memohon bantuan banyak tak layak, kos sara hidup meningkat, gaji tidak meningkat dan kita terus kepada topik kita ketika ini. Kenapa M40 perlu jadi tumpuan utama dalam Belanjawan 2024 ini? Gini Nina, sebelum tu kita kena faham macam mana klasifikasi isi rumah kita dilakukan. Jadi bila kita katakan M40 ni bermakna kita mengambil 40% daripada isi rumah. Dan sebelum itu kita mengambil B40, makna 40% lagi duduk di B tu makna dia bottom 40 dan M40. Makna kalau campur ni dua dah jadi 80% isi rumah kita. Dan mengapa kita fokus kepada M40? Sebab sebelum itu kita sering memberikan tumpuan kepada B40 kerana kita rasa B40 itu adalah golongan yang paling rentan. Tetapi data-data yang kita perolehi menunjukkan bahawa keadaan kita lebih parah lagi, iaitu M40 juga. M40 itu bermakna dah B40 dah tentu rentan, M40 pun dah ada yang rentan juga. Jadi bermakna golongan M40 ini tidak bolehlah kita ketepikan kerana kehidupan mereka pun terhimpit sama dalam keadaan kesejahteraan yang cukup mencabar seperti ini. Jadi oleh yang demikian golongan M40 ini juga perlu diberi perhatian. Cuma apabila kita katakan soal kerentanan tadi, soal rentan tadi, soal vulnerable tadi, kita kena faham apa yang kita maksudkan dengan perkataan itu. Dan biasanya kita kaitkan dengan pelbagai istilah yang sangat boleh mengelirukan. Misalnya kita selalu kaitkan dengan kadar kemiskinan kita, kadar kemiskinan yang rendah. Jadi ada juga cadangan kerajaan untuk menoktahkan kemiskinan tegar seperti itu. Tetapi sebenarnya kemiskinan tegar ni taklah ramai sangat. Dia hanya ada pocket of them di Kelantan dan banyak di Sabah, di sebahagian utara Sabah. Tapi M40 ni berada di mana-mana. Kita ni kadar perbandaran kita pun dah hampir-hampir 80%. Jadi M40 ni duduk di bandar dan mereka ni adalah tergolong sebagai miskin bandar, tapi bukan dalam istilah miskin tegar, tidak. Tapi mereka ini adalah miskin relatif dan miskin pelbagai dimensi. Jadi tapi apa pun yang pentingnya
kehidupan mereka ni terhimpit disebabkan oleh mereka tidak mampu untuk berbelanja. Terutamanya sekarang ni dalam keadaan business cycle global yang sangat-sangat menjejaskan kehidupan kita dengan ringgit yang semakin semakin kadar pertukaran ringgit yang semakin turun, maka ini memberi kesan kepada harga barangan dan memberi kesan kepada kemampuan mereka yang hidup di bandar ataupun di pinggir-pinggir bandar ini. Dan bilangannya agak ramai juga. Tapi saya tak boleh katakan bahawa semua M40 itu terjejas sebagai rentan maksudnya. Sebagai rentan. Tapi yang saya boleh pasti M10 M40, M50 dan M60 mungkin M50 dan saya rasa M50 pasti mereka adalah golongan rentan juga. M60 pun terjejas juga. Mungkin M80 itu tidaklah begitu. Jadi maka bajet ataupun belanjawan kali ini perlu menangani bilangan mereka ini yang jauh lebih ramai lagi daripada mereka yang dikategorikan sebagai miskin tegar. Tapi mereka ini adalah golongan yang rentan, mereka ini golongan yang ramai bilangannya, mereka ini duduk di kawasan bandar-bandar dan mereka ini adalah golongan-golongan, ada setengahnya golongan-golongan berpelajaran tinggi. Bukan setengahnya, memang biar ramai juga bilangan golongan berpelajaran tinggi seperti yang kita telah dimaklumkan bahawa golongan-golongan graduate ini bila masuk dalam dunia pekerjaan mereka mendapat pendapatan yang boleh dikatakan rendah juga. Setakat itu dulu Nina. Seperti yang Prof katakan, kebiasaannya B40 antara yang paling terjejas apabila berlakunya sesuatu krisis, termasuk dengan krisis beberapa tahun ini, krisis pandemik COVID-19 yang diikuti juga dengan krisis ekonomi, perubahan iklim. Dan sudah tentu M40 kalau seperti yang Prof kongsikan bahawa apabila data ataupun statistik dikeluarkan menunjukkan keadaan ekonomi sebenarnya lagi parah. Apabila M40 juga kebanyakannya telah masuk dalam golongan rentan ataupun vulnerable dan perlu diberi perhatian secukupnya dan perlu ada langkah untuk keluarkan mereka daripada kesempitan hidup ni juga. Dan kalau kita nak recap balik belanjawan 2023, ada beberapa inisiatif yang diumumkan kerajaan seperti turunkan kadar peratusan cukai pendapatan. Adakah apa lagi bentuk penambahbaikan ataupun improvement yang boleh kita teliti yang boleh dilakukan dalam belanjawan 2024 terutama dari segi execution pelaksanaan agar pastikan ia dirasai oleh denyut nadi rakyat. Bagaimana Prof? Itu yang saya katakan tadi. Apabila kita nak membantu atau memberikan fokus kepada mereka, maka kita kena kenal siapa mereka dulu. Jadi lebih kurang tadi saya dah menerangkan siapa mereka itu. Mereka ini saya katakan tadi adalah mereka yang baru masuk dalam dunia pekerjaan. Mereka ini duduk di kawasan bandar. Mereka ini bilangannya ramai. Jadi dan saya juga tadi telah menyebut tentang definisi kemiskinan. Kemiskinan tegar polisinya lain. Yang apa yang kerajaan ingin lakukan untuk menoktahkan kemiskinan tegar itu, polisinya lain. Tetapi bila nak menangani kemiskinan relatif dan juga kemiskinan pelbagai dimensi. Kemiskinan relatif ini merujuk kepada keadaan, khususnya keadaan M40 ni, terutamanya M50 dan M60 saya masukkan sini, iaitu pendapatan mereka, saya ambil pendapatan pendengar, pendapatan pendengar mereka lebih rendah daripada pendapatan pendengar overall keseluruhannya. Bermakna mereka ini kita dah kalau dah masuk 60 atau M60, bermakna kita boleh katakan lebih kurang 60% daripada pendapatan isi rumah kita lebih rendah daripada pendapatan pendengar. Ini termasuk dalam M40 tadilah. Dan begitu juga kalau kita nak kaitkan dia pula dengan
nak kaitkan pula dengan pendapatan wajar. Dan data tentang pendapatan wajar ni tidaklah berapa tersebar meluas, tetapi ada beberapa pihak yang telah cuba mengeluarkannya, termasuk juga saya dipahamkan juga dikeluarkan oleh satu institusi penyelidikan di Universiti Melaya telah mengeluarkannya ini. Maka apa maksud pendapatan wajar ni ialah pendapatan yang membolehkan isi rumah berbelanja secara wajar bagi mereka yang hidup di Malaysia ni, hidup di negara ini. Jadi maksud pendapatan wajar ini ialah tidak boleh dia adalah satu tahap pendapatan yang sesuai untuk Malaysia. Untuk Malaysia, kalau untuk nak hidup secara wajar, secara mudahnya kalau hidup secara wajar, maka kita memerlukan sebanyak itu. Sebanyak itu bilangannya. Tetapi kalau kita lihat pula M50 dan M60 ni, kita dapati bahawa pendapatan mereka lebih rendah daripada pendapatan wajar. Bermakna boleh katakan 60% daripada isi rumah negara, termasuk yang M40 ni, iaitu termasuk M50 dan M60 mereka ini tidak dapat berbelanja secara wajar. Ataupun makna dia tak dapat hidup secara wajar lah, tak dapat berbelanja makanan, minuman, kesihatan dan sebagainya. So jadi kita perlu memperkasakan mereka, kita perlu menambah pendapatan mereka supaya mereka boleh berbelanja secara wajar. Apakah kaedahnya? Tentunya kaedahnya sangat logik, iaitu kita tingkatkan pendapatan mereka, kerana pendapatan isi rumah ni lebih daripada 70% pendapatan isi rumah ni adalah daripada gaji. Jadi naikkan gaji mereka. So salah satu cara nak menaikkan gajinya ialah dengan mengurangkan cukai persendirian. Cukai persendirian bagi golongan ini. Bagi golongan ini supaya mereka mempunyai cukup wang untuk berbelanja. Ada satu lagi data yang saya dapati bahawa rata-rata di Malaysia ni konsep yang ingin digunakan oleh Kementerian Ekonomi, iaitu pendapatan boleh guna. Pendapatan boleh guna ni maksudnya ialah daripada pendapatan yang isi rumah dapat ditolakkan dengan segala perbelanjaan yang diperlukan seperti makanan, minuman, pengangkutan dan kesihatan dan sebagainya. Jadi dari tolak ini kita dapat satu dipanggil pendapatan boleh guna. Tetapi rakyat Malaysia ni pula, dan termasuk dalam golongan M40 dan M60 ni, termasuknya ialah mereka ada obligation lain, iaitu mereka terpaksa membayar KWSP, membayar SOKSO, membayar hutang rumah, membayar hutang kereta. Ditolakkan ini semua, maka kita dapatlah apa yang dipanggil sebagai pendapatan boleh guna bersih. Dan pendapatan guna boleh bersih ni malangnya tidak mencukupi untuk menampung perbelanjaan isi rumah. Maka dia ada defisit. Saya dapati bahawa defisitnya, kekurangan yang terpaksa ditampung ialah sebanyak 17.5%. Jadi bermakna memang keadaannya agak parah jugalah makna dia mereka ini, bukan mereka, saya katakan secara pukul rata, secara average-nya isi rumah Malaysia mengalami defisit apabila kita lihat dari segi perspektif perbelanjaan boleh guna bersih, iaitu pendapatan, tolak dengan perbelanjaan, tolak dengan segala obligasi financial, keuangan yang mereka terpaksa. Kita tahu bahawa isi rumah Malaysia ini menanggung beban hutang isi rumah. Kita lihat kepada household debt to GDP ratio yang kekal tinggi.
untuk masa yang sekian lama gitu. Betul. Seperti yang Prof Zakaria kongsikan, itulah antara sebab ataupun faktor-faktor utama kenapa M40 perlu jadi keutamaan menjelang Belanjawan 2024. Seperti yang Prof katakan tadi, untuk kita penambah baik, untuk kita bantu mereka, kita perlu kenal pasti siapa yang susah, apakah cabaran yang mereka hadapi, kerana ia mempunyai solusi yang berbeza. Seperti yang Prof katakan, untuk kita mengendali ataupun isu miskin tengah ini memerlukan polisi lain. Tambah juga dengan bercakap mengenai untuk mengurus bagaimanakah pendapatan gaji yang berkualiti, yang berwajar, memerlukan polisi yang lain. So tentu untuk kita bercakap mengenai perkara ini, untuk kita kenal pasti ataupun kategori masalah ataupun cabaran yang dihadapi siapa, di mana dan apa, adakah pewujudan pengkalan data padu ini dapat membantu untuk pastikan tiada golongan M40 yang tertinggal atau terpinggir daripada menerima manfaat bantuan kerajaan seperti subsidi, gaji, cukai. Tapi Prof, jangan ke mana-mana, kita akan sambung lagi soalan ini. Kita akan berhenti rehat seketika, kembali selepas ini. Bertemu kembali dalam Pantau Belanjawan untuk kita teruskan perbincangan kita mengenai M40 yang dikatakan apakah yang diperlukan dan kenapakah mereka menjadi keutamaan menjelang Belanjawan 2024. Yang kita dapat saksikan, M40 golongan pertengahan ini semakin diberi perhatian kerana mereka adalah antara golongan kebanyakan yang di bawah kategori rentan, vulnerable, termasuk juga dengan golongan B40. Tapi kita masih bersama tetamu kita dalam talian, Profesor Emeritus Datuk Dr. Zakaria Abdul Rashid, merupakan penganalisis ekonomi yang telah berkongsikan sedikit dan secara holistik, secara ringkas, mengapakah M40 ini perlu dijadi keutamaan bukan sahaja di Belanjawan 2024 tapi bergerak ke hadapan, kerana mereka jugalah antara golongan yang juga menghadapi kesempitan kos sara hidup, gaji dan pelbagai lagi. Datuk, sebelum kita berhenti rehat tadi, Datuk ada kongsikan bahawa untuk kita membantu golongan M40 ni kita perlu kenal pasti background mereka. Apakah cabaran yang mereka hadapi, kerana kita tahu setiap cabaran ataupun kita boleh cakap background latar belakang mereka ni memerlukan bantuan yang khusus dan mereka juga memerlukan polisi yang berlainan untuk kita uruskan setiap cabaran ataupun isu yang dihadap oleh golongan M40 terutamanya. Dan kita nak bercakap mengenai kita perlu kenal pasti perkara ini, kita perlukan collect semua data ini, statistik ini untuk kita lihat apa yang mereka perlukan, untuk kita bantu mereka, untuk kita angkat lagi kesejahteraan dan kelangsungan hidup mereka. Adakah pengkalan data yang telah dilancarkan oleh kerajaan perpaduan ini untuk kita lihat bagaimanakah pengkalan data ini dapat membantu mereka, mungkin daripada segi subsidi, wujud cadangan untuk laksanakan subsidi bersasar, apa bentuk mekanisme dalam memastikan M40 turut dapat menikmatinya melalui pengkalan data padu ini. Bagaimana, Datuk? Nina, saya tentang pengkalan data padu ni, kita dimaklumkan melalui media massa bahawa pengkalan data padu sudah menghampiri tahap terakhirnya dan mungkin akan di-finalize, akan dimuktamadkan dan boleh digunakan oleh pihak-pihak yang tertentu. Jadi buat masa ini kita pun tak tahu lagi bagaimana keadaan tahap mana pengkalan data padu ini, dan dikatakannya mungkin dalam tahun depan boleh dibuat. Tapi apapun, apa yang saya dah sebutkan tadi itu adalah saya rasalah adalah perkara-perkara yang perlu ada, dan saya pasti bahawa padu telah pun memasukkan perkara-perkara demikian di dalam pengkalan data tersebut. Cuma satu perkara lagi yang saya nak kaitkan di sini ialah tentang bila kita bercakap tentang M40 ini, tadi saya cakap kita boleh mengurangkan kadar cukai persendirian bagi golongan ini, dan kita dah kenal pasti, kita boleh kenal pasti nanti bila dalam data padu ni diutamatkan, kita boleh kenal pasti mereka secara tuntas. Dan ada satu perkara lagi, iaitu saya ceritakan juga ataupun saya bincangkan juga tadi tentang
kemiskinan, kemiskinan relatif dan kemiskinan pelbagai dimensi. Dan ini sebenarnya sangat-sangat relevan kepada M40 ni. Sebabnya saya katakan tadi kadar perbandaran kita dah 80%, hampir-hampir 80%. Jadi bermakna 80% daripada penduduk kita duduk di kawasan bandar. Duduk di kawasan bandar. Cuma tinggal 20% lagi itu boleh katakan duduk di kawasan desa. Jadi kawasan bandar dia mempunyai challenges yang berbeza daripada kawasan desa. Kalau kita lihat, kalau kita tanya kepada PBT daripada majlis-majlis perbandaran dan majlis bandaraya, mereka mempunyai cabaran-cabaran yang berbeza dengan majlis daerah. Jadi saya nak fokuskan di sini, M40 ni banyak saya fikir ada di dalam kawasan-kawasan bandar dan bandaraya. Even di kawasan Petaling Jaya, Kuala Lumpur, Putrajaya pun ada. Mereka ni ramai. Mereka ni sangat-sangat ramai golongan rentan ini. Jadi dalam kemiskinan relatif tadi saya dah cerita sikit, dalam kemiskinan pelbagai dimensi pula, apa maksudnya sini ialah kemiskinan selain daripada kemiskinan gaji, kemiskinan dari segi pendapatan yang biasanya kita kaitkan dengan kemiskinan mutlak, khususnya kemiskinan tegar yang jumlahnya taklah begitu tinggi sangat. Tetapi kemiskinan pelbagai dimensi adalah menjadi cabaran yang besar kepada kita. Kerana kita ni adalah sebuah negara berhasrat untuk menjadi negara maju dan berpendapatan tinggi. Jadi apa maksudnya di sini perkara-perkara yang menjadi cabaran pada kita ialah akses kepada kesihatan, akses kepada pendidikan yang baik, kemudiannya kemudahan pembuangan sampah di kawasan-kawasan bandar. Jadi kemudiannya satu lagi aspeknya lain ialah aspek tentang keadaan perumahan yang sangat padat. Maksud saya satu unit rumah diduduki oleh ramai orang. Jadi kita ada satu rumah, katakan rumah flat ke, rumah pangsa tu yang biliknya kecil, square feetnya kecil. Kemudiannya bilangan biliknya adalah satu ataupun dua, bilik air satu, liftnya yang dua tapi satu selalu rosak, kadang-kadang tak memuaskan, mengangkat sampah yang tak begitu baik kan. Jadi ini semua sungguh tidak sesuai bagi sebuah negara yang ingin negara maju dan juga ingin mencapai negara pendapatan tinggi. Jadi kalau kita dapat fokuskan pada perkara-perkara sedemikian, maka kita akan bolehlah kita naik taraf menjadi sebuah negara maju yang genuine, yang benar-benar maju. Tapi makna dia tadi bukan saja kita tumpukan kepada pendapatan isi rumah, tetapi kepada perkara-perkara yang saya sebutkan tadi itu, supaya kita benar-benar menjadi sebuah negara maju dan negara berpendapatan tinggi. Kerana kalau tidak, mereka ini terpaksa berbelanja juga untuk mengurus sampah, terpaksa berbelanja juga untuk menyediakan kemudahan yang selesa, kesihatan, pendidikan dan juga kesesakan dalam rumah tadi. Jadi saya fikir perkara ini saya rasa akan lebih banyak diketahui apabila data padu itu keluar, dan juga belanjawan pada 2024 ini saya harap akan dapat address isu-isu tersebut juga. Ya, Nina. Baik, itu juga adalah antara harapan negara seperti yang Prof kongsikan bahawa selain daripada pendapatan, gaji, cukai adalah antara fokus ataupun usaha untuk kita membantu golongan rentan, vulnerable, terutamanya M40 ketika ini. Tetapi Prof, kalau Prof kongsikan antara akses seperti kepada kesihatan untuk kita menjadi negara yang agak genuine, tulen daripada segi pertumbuhan ekonomi negara, kesejahteraan rakyat. Ini bukannya mudah untuk kita boleh cakap untuk jadi genuine, untuk jadi telus. Mungkin kita tahu belanjawan 2024 tidak lama lagi, bulan Oktober, dan mungkin Prof boleh kongsikan apakah antara kita boleh cakap perkara utama yang perlu kita beri untuk kita dapatkan akses ni, sementara kita menunggu belanjawan 2024 lagi ini. Apakah pandangan Prof yang boleh kita dahulukan fokus kita untuk kita
agar kita dapat tingkatkan ruang, peluang agar setiap rakyat, terutama golongan rentan ini, mendapat setiap akses itu pada masa akan datang, Prof. Bagaimana? Saya setuju apa yang Nina kata tadi. Yang bila saya sebutkan tadi semua tu agak mungkin keterlaluan. Sebab dia adalah pertimbangan jangka panjang. Makna dia infrastruktur. Nak membuat rumah yang selesa, yang dia punya square metersnya yang besar, biliknya yang baik, dia memerlukan jangka masa panjang untuk membuat perancangan perumahan. Begitu juga untuk meningkatkan akses kepada kesihatan itu, kita kena lihat kembali kepada infrastruktur sektor kesihatan kita, bilangan doktor, hospital, klinik-klinik dan sebagainya. Begitu juga tentang pembuangan sampah. Jadi kemudahan-kemudahan ini memang tidak boleh kita siapkan dalam jangka pendek. Tetapi saya percayalah dalam nak menangani masalah ini, ada perkara yang boleh kita lakukan. Bermakna perkara-perkara dalam jangka pendek ini yang mana kita boleh susun semula gerak kerja kita, supaya soal banjir kilat, soal sampah yang tak terurus. Jadi ini semua tak perlukan masa panjang, tapi susun balik gerak kerja kita untuk jangka pendek ini kita boleh selesaikan. Selain daripada dalam bajet, selalunya dia satu tahun. Saya faham tu. Bajet selalu 1 tahun. Jadi yang ini kita boleh katakan nak meningkatkan gaji pekerja supaya pendapatan isi rumah meningkat. Saya pun fahamkan kerajaan sedang berusaha untuk melaksanakan gaji progresif, dan juga ditambah pula dengan subsidi, dan ditambah pula dengan pengurangan cukai persendirian dalam Belanjawan 2024 ini. Saya fikir secara segera boleh diselesaikan, dan secara jangka panjang kita serahkan kepada ekonomi madani dan juga rancangan Malaysia ke-12. Baik, sudah tentu usaha berterusan perlu dilaksanakan. Seperti yang Prof kongsikan, pentingnya memberi tumpuan kepada golongan M40 menjelang Belanjawan 2024. Ini adalah perkara untuk pastikan bahawa pertumbuhan ekonomi dan manfaat kerajaan ini kita boleh cakap dilaksanakan secara adil kepada semua lapisan masyarakat, dan kita berharap juga ini akan bantu kurangkan jurang ekonomi dan tingkatkan kualiti hidup golongan M40 serta keseluruhan negara. Sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih kepada Profesor Emeritus Datuk Dr. Zakaria Abdul Rashid, merupakan penganalisis ekonomi, dan semua perkongsian ini akan kami rangkumkan dalam astrawani.com dan semua platform digital Astro Awani. Sekian saja Pantau Belanjawan pada kali ini. Saya Dina Rozman. Salam hormat.